Ada dua benda dalam plane. Ada satu point. Okay, dia ada point P. So point P tu, saya letaklah somewhere. Sebenarnya dia macam ni. Awak boleh letak mana-mana. Cuma kadang-kadang bila awak lukis salah, dia boleh buat awak complicated lah berfikir. Jadi, awak tulis tu, P tu kalau boleh jangan letak kat ujung L. Ni, letak somewhere here lah. In between the line lah. Okay, jangan letak dekat hujung-hujung garisan tu. Pening nanti awak ni. So, point ni nama dia P. Okay, point tu koordinat dia adalah... susah betul. Okay. 3, 1, -2. 3, -1, 2. Ya. 3, -1, 2. Okey, itu maklumat yang diberikan oleh soalan. Soalan A. So, soalan A. Lambatlah line saya ni. Oh, okey, betul. Okay. Soalan A, dia suruh cari Cartesian equation of pi1. Which is pi1 adalah plane. So, bermaksud dia suruh cari equation of the plane. Tapi dia nak Cartesian punya. Okay. Kalau equation of plane, dia ada dua kan. Satu Cartesian, satu vector equation kan. Kalau Cartesian ni, dia mesti ada huruf X, Y, Z lah. Ingat macam tu lah, Cartesian kan. Okay, untuk cari equation of plane, sambil-sambil kita revise. Okay, awak kena ingatlah formula dia adalah R dot N equal to A dot N. Saya tak sure dalam buku guna, dalam kuliah awak guna apa. Saya dah tengok tadi tak ingat. Yang penting R dot N, A dot N. N ni adalah normal lah. Normal of the plane. N ni adalah normal. Okay, plane tu pi1 lah. Plane yang 4 segi ni lah. Kalau normal dia adalah, normal kepada plane adalah yang purple ni, yang saya tulis purple ni. Itu adalah normal. Dia mesti 90 degree kepada plane. So, itulah. Okay. So, our aim adalah kita kena cari normal of the plane. Okay. Biasanya nak cari normal of the plane ni, kita akan guna vector product. Sebab, kalau A cross B, dia akan dapat orang ketiga kan. So, kita akan guna konsep tu. Okay, saya besarkanlah gambar ni, lukisan ni. Okay. So, kalau awak tengok gambar lukisan ni, awak tengok line L yang warna hitam itu, dengan point P yang warna merah tu, kita akan gunakan kedua-dua maklumat tersebut untuk dapatkan yang ketiga, which is N yang ketiga. Okay, kita lukis kat luar ni, katalah ini line L. Okay, line L. Awak kena ingat balik equation of line L. Okay, sebentar, line L kat bawah ni. Okay, kalau equation of line dia adalah R, okay, A plus PV kan, equation of line. Okay, dan apa yang diberikan pada awak adalah R equal to TJ kan. Okay, R equal to TJ. So, apa yang diberikan oleh soalan adalah equation of line awak adalah R equal to TJ. A dia ada kasih tak A? Hello? This A dia ada kasih tak? This A? Tak ada. Okay, jadi apakah nilai A? P. Ha? Yang P tu, Miss. Awak tengok P tu adakah dia berada di line L? Oh, tidak. Tidak. Sekarang ni kita bercakap tentang line Miss. L. Ya? Apakah nilai A ni? A untuk line A. A untuk line L. Dia ada kasih tak? Tak ada. So, Tak ada. apakah nilai A? Kosong. Yes, 0, 0, 0. So, position dia adalah 0, 0, 0.
So sini adalah zero vector. Kosong. Yes, zero vector. Okay. So, Miss, mau saya tanya, Miss. ya, Miss, ya. mau tanya. Iya. Tanya je terus. Yang N tuh gak, Miss? Normal maksudnya, Miss? Saya tunjuk itu normal lah. Kita kena cari normal tu untuk buat equation of plane. Sekarang ni maknanya kita sedang mencari normal dia ke arah itu. Tapi sekarang saya fokus pada line dulu. Sebab kita akan libatkan maklumat pada line. Okay. Okay, kita tengok V ni. This V. Okay, dia hanya ada nilai J kan. Jadi, dia punya V, vector V. V ni adalah direction vector. So, dia ada nilai J sahaja kan. J dia berapa? Nilai J dia berapa? 1. Nilai I dia? Kosong. Yes, jadi 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0. Okay. Okay. So, A position vector untuk line adalah 0, 0, 0. Direction vector iaitu V adalah 0, 1, 0. Okay. Enough for that maklumat dia. So, V ni direction vector. So, let's say we have V here. Saya buat arrow ni menandakan dia adalah direction dia adalah V adalah 0, 1, 0. So, kita tahulah line tu direction dia itu. Awak boleh je lukis arrow di ke bawah. Tak ada masalah. Janji dia ada arrow. Okay, now, itu maklumat dia lah. And then, V tu direction dia begitu kan. Let's say lah A, position vector dia 0, 0, 0 ni. Awak letak je di mana-mana, di line hitam tu. Mana-mana je. Janji on the line. Katakanlah saya letak di sini. Okay. Yang hitam, ini saya bawa hitam besar sikit. Okay. Itu adalah position vector dia. Katalah A dia adalah 0, 0, 0. So, itu adalah A dia. Position vector dia. Nampak saya menjelaskan. Okay. Settle. And then, baru saya fikir yang merah ni. Maklumat yang kedua saya dapat adalah ada point P. Katakanlah saya letak point P ni kat sini kan. So, dia adalah 3, -1, 2. Okay. Sekarang ni kita hanya ada satu line, satu titik. Tapi kita tahu tadi, sekejap kita tahu tadi. Sekejap, tunggu skrin. Okay, kalau kita tengok yang vektor produk yang saya tulis tadi, yang hijau dengan hitam ni. Kalau kita nak cross A, cross B, akan dapat C kan, yang ketiga kan. A dan B adalah dua line. Line A, line B. Dan kita cross, kita akan dapat C. Sekarang ni, untuk soalan 31A ni, kita ada satu je line L. So, kita nak cross dengan apa? Sebab kita mesti ada dua line ataupun dua direction. So, kita kena jadikan dia supaya ada dua line. Disebabkan kita nak jadikan dia ada dua line, kita sambung P, titik P tu kepada A. Kita sambung A ke P lah supaya direction dia macam ni. Daripada A ke P, awak sambung je. Okay, sebab itulah awak kena gambarkan titik P tu dengan tepat sikit lah. Bukan tepat, dengan betul lah gambaran awak tu. Kalau awak sketch macam salah letak titik tu, susah lah awak nak nampak bahawa ada garisan daripada A ke P lah. Okay, bila awak dah garis macam ni, awak buat arrow lah daripada A kepada titik P. So, ada arrow kat situ. Dua-dua arrow itu mestilah bergerak keluar. Maksudnya daripada A pergi ke huruf L tu kan, ke arah itulah. So, dia mesti juga daripada A ke arah P. Dia tak boleh terbalik salah satulah. Satu masuk, satu keluar tak boleh. Dua-dua ke arah yang keluar. Kalau dua-dua masuk, dua-dua masuk. Okay, sekarang ni kita ada dua line. Bermaksud kita akan cross yang kuning ni. Garisan ni, garisan kuning tu. Dan kita akan cross dengan
yang biru tu, which is merah. Okay, kita akan cross dua line ni. Nampaknya gambar. Sekejap. Okay, kita akan cross biru dengan kuning tu. Kenapa saya highlight direction? Sebab kita akan ambil direction vector of them. Kita akan cross dan kita akan dapat direction vector yang baru, which is C. Kita akan dapat N. Oh, susah ni lukis ni. Macam ni lah. Awak akan dapat N. Awak cross kuning dengan biru, awak akan dapat N. Awak tengoklah bayangan awak lukis macam mana. Saya bayangkan dia 90 degree lah kat sini ni. Saya membayangkan dia 90 degree. That's why saya lukis N macam tu. Okay, so kita tahulah our aim is kita akan cross kuning, cross dengan biru akan dapat N. Ingatlah, kita hanya ambil direction vector of the line. Of the line. We have two line kan? Line kuning satu, line biru satu kan? Kita ambil direction vector of that. Okay. So, untuk line kuning, kita dah ada direction vector dia. 0, 1, 0. Untuk yang biru, kita kena cari direction dia. So, direction dia adalah melibatkan dua titik. Daripada A ke P. So, kita kena cari AP. Direction dia. So, okay, kita akan cari direction. A tu kita guna huruf besar lah. Tak boleh campur-campur macam tu. Kalau huruf kecil. Awak kena faham ke? Kalau satu line, awak ada huruf A hujung, huruf P hujung. Biasanya hujung-hujung itu kita label dengan huruf besar. Yang tengah ni kita akan label dengan huruf kecil. Macam tu. Jadi kena guna simbol yang betul lah dan tepat. Contoh dia. Okay, tapi A yang kecil ni represent daripada, ni salah ni, kalau saya bagi contoh A, nanti kan awak buat benda lain pula. Saya buat contoh dia AP, Q lah, Q. Okay, so kecil dia Q lah. Sebab nanti saya letak A, awak ingat A pula simbol dia, bukan. A tu benda lain. A tu dari arah lain. Okay, so kita nak cari dari A ke P sekarang ni untuk yang biru punya. So awak akan buat 3, negatif 1, 2. Untuk P, dia akan tolak dengan A kan. Position vector of A. So awak akan dapat this one. Ni untuk yang biru lah. This one for biru. Direction vector for biru. Okay, direction vector for biru. And then, oh susah ni. Kecilkan. Okay, so the next step is, the normal vector adalah hasil darab V cross dengan AP. So, macam mana orang cari N? Carinya cross V darab cross V and AP. This is the yellow one. This is the blue one. Okay, letak je lah maklumat tu. So, you have a V. Cara tulis dia macam ni kan? I, J, K kan? So, V kamu adalah 0, 1, 0. AP kamu adalah 3, negative 1, 2. And then, aduh yang ni. Kamu tulis lah apa formula dia. 0. Saya tak ingatlah formula dia, kamu kira. Seorang kira ikut formula dia. AD minus BC. AD minus BC. Apa-apa tahu AD minus BC. 1 darab 2 kan? Tolak 0 darab negatif 1 kan? Dapat I kan? Ya. 2 tambah 1 I minus dengan 2 tambah 2 tambah 1 kan? betul. Sebab pertama tu plus, lepas tu minus, lepas tu plus. Macam ni kan? Lepas tu Miss I tu kurungan. Miss. Bukan dua tambah kan, Miss? satu. Miss, Bukan dua kah? kosong tu darab dengan 1, so dia kosong. Satu darab dua. Cakap 2. Apa ni? Dua. Macam ni kan? Sekejap. Okay, macam ni kan?
Kan? Macam tu kan? Lambat pula saya punya skrin. Sabar. Dia Ya, dua lambat. kosong negatif 3. Kan? 2 kosong negatif 3 kan? Ya. Okay, so N dia adalah 2 kosong negatif 3 lah. Biasanya kalau tak kita tulis macam ni lah. 2I tolak 3K je lah. Itu simplest lah. So kalau awak nak tinggal final answer, tolonglah ingat. Tulis dalam bentuk paling simple lah. Kalau ada plus minus, make sure minus lah tulis. Okay? Tengok dalam UPS kamu tu. Okay. So kita dah dapat N lah. Sekarang kalau kita dah dapat N, kita ingat kembali lah. Kita nak selesaikan R.N equal to A.N. Okay. Equation of plane saya tulis kembali supaya nampak flow dia. Okay. R dot N equal to A dot N. Equation of plane lah. Mana plane dia ni? Yang 4 segi ni. Yang 4 segi sebelah nombor 31 tu. Miss, So, Miss, R, Miss, ya. mau Ya. tanya. Hmm. Equation of plane tu bah. Dia Hmm. memang equation dia macam tu kah? R dot N equals to A dot N. Tu equation of yes. Cuma dalam nota kuliah saya tak tahu dia guna huruf apa labeling dia. Dia memang macam itulah. R tu Miss apa? R tu XYZ. Biasanya dia jadi unknown lah. Dia tetap XYZ. Dia bukan nilai lah. Hello. Dia adalah XYZ unknown. Dia bukan nilai. Kalau A adalah satu point di dalam plane tersebut. A position vector. Dalam plane. Mana-mana point dalam plane. Be accepted. Boleh je. Okay. Jadi R dia, kita tulis R juga. Tak apalah. Kita nak Cartesian kan. Cartesian mesti ada XYZ. So kita terus tukar je lah XYZ. And dia 2, 0, negative 3. Okay. A ni satu position vector di dalam plane. So kalau awak tengok plane balik, kita ada huruf P tu. P adalah point yang diberitahu oleh soalan. Dia adalah on the plane. Okay. Dia ada point P lah dalam plane tu. Tapi kalau awak tengok juga, tadi kita ada cari, sekejap saya guna highlighter warna merah. Tadi kan kita ada cari ni, position vector yang saya highlight merah ni. Okay. A juga kan? Which is A ni ada pada line kan? Which is line ni ada titik A dekat sini yang saya tulis. Yang saya highlight sikit dalam plane tu. So kalau awak guna titik A pun boleh, tak ada masalah. Position A tu, titik A tu pun boleh. Kalau nak guna titik P pun boleh sebab dua-duanya di dalam plane. Dia tidak menjadi satu kesalahan lah. Sebab konsep dia betul. Cuma bila awak kira tu mungkin awak sendiri pun rasa dia lain kot. Sepatutnya sama je lah. Okay. So A ni nilai A dot N ni saya akan guna titik P. Saya akan guna P. Titik P which is 3 negatif. Kenapa saya guna titik P adalah saya lebih yakin P sebab P memang dah diberitahu oleh soalan. Dia memang dalam plane. So to be safe guna titik yang diberitahu oleh soalan lah. So 3, negatif 1, 2. And dia tadi sama juga. 2, 0, negatif 3. Sama je. And then awak darab lah sebab dia dot product dia akan dapat nilai kan. Kalau sebelah sini dia akan dapat 2x minus 3z. Sebab dia unknown kan x dengan z. Tapi kalau sini dia akan dapat 6, 0. Sorry. 6 plus 0 plus negatif 6 kan. Betul lah. Sama juga. Bukan minus 6 kah? Ya. Minus 6. Plus 0. minus 6 dalam kurungan. Minus 6. Tak nampak kan saya? Sekejap. Minus 6. Okay. Jadi overall dia akan dapat 0 kan. So kalau awak guna titik A pun, titik A yang saya highlight merah tu, awak tetap akan dapat 0 juga sebelah kanan. So betul lah. Awak guna A ke, awak guna P ke, awak tetap dapat 0. Okay. So this is the equation of the plane. Dalam Cartesian. Sebab dia nak Cartesian equation. Okay, ni dalam Cartesian lah. Ini dalam Cartesian. Kalau soalan nak vektor
equation of plane, awak akan dapat R dot 2O negative 3. Dia nak vektor. Kalau vektor dia akan jadi macam ni. Saya saja tunjuk je. Negatif 3 partikel K. Okay, sama dengan kosong. Macam tu lah kalau vektor. Yang purple tu kat bawah. Tak habis lagi screen. Tu. Itu adalah vector equation lah kalau dia nak vector equation. Vector dia pernah ingat macam ni je. Sama juga dengan equation of line. Kalau vector dia mesti ada huruf I, J, K. Vector equation. Kalau Cartesian ni mesti ada X, Y, Z. Itu je. So jangan tertukar lah. Saya cakap kurang, saya tertukar. Okay. So ini adalah jawapan dia merah. Jawapan dia ini ya. Sebab soalan minta Cartesian equation. Boleh? Saya, kalau ada soalan tanya sebab ini sangat penting dan selalunya soalan ini sangat-sangat ditanya lah. Macam tu. Biasanya dia cari equation of the plane. Ini salah satu teknik lah nak cari equation of the plane. Berdasarkan maklumat yang diberikan adalah satu line, satu point. Kalau dia bagi benda lain pula lah cara. Tapi first objektif dia adalah mesti kena cari normal to the plane dulu. Biasanya nak cari normal to the plane kita guna cross product lah. Vector product tu lah. Tapi kita kena tahulah nak cross apa dengan apa. Macam tu lah. Tengok jawapan belakang betul tak tu? Betul ke perkiraan semua? Risau. Ada soalan? Okay dah. Okey Amir, faham? Okay. Okey. Kalau ada cakap je. Sambil tu kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Okey, kalau soalan B. Kalau soalan B, dia cakap, dia kasih pada kamu second plane, pi 2. Dia dah bagi dah equation dia. Pi 2 lah, equation of the pi 2. And then they ask you to calculate the angle between pi 1 and pi 2. Okay. So kalau kamu ingat balik nota yang Miss tulis kat atas tadi tu, kami Miss revise scalar product dengan vector product kan. Kalau scalar product, kita dah tahu contoh A dot B akan dapat magnitude. Magnitude ni maksudnya satu nilai, selalu tulis magnitude, nanti kamu faham lain. Nilai. Scalar dapat scalar. Which is biasanya kamu dapat jawapan melibatkan angle kan. Angle of A dot B kan. Macam itulah. Tapi nak cakapnya A dot B dapat nilai lah. Miss, apa beza scalar dengan vektor? Vektor, scalar ada magnitude je. Kalau vektor ada direction and magnitude. Contoh? Macam tadi kalau A cross B dapat C, vektor C. Sekejap. Ni atas tadi ni. Yang mula-mula sekali. Sebab dia dah keluar pun. So kalau awak tengok yang merah ni, yang merah tu A dot B. So bila awak buat A dot B, awak akan dapat angle yang biasa kan. Tapi kalau awak cross A, yang hijau ni, awak A cross B, awak akan dapat a new vector which is C, yang hitam. Itulah beza dia. Jawapan awak tu dapat benda yang berbeza. Apa beza simbol anak panah di atas, contohnya yang macam AB lepas tu anak panah di atas, dengan kalau A huruf kecil lepas tu ada macam di bawah dia tu, apa beza simbol tu Miss? Sama benda, cuma kita menulis kena ikut macam Miss selalu ajar kamu kan.
kita tulis mesti ikut law dia kan. X besar, X kecil kan. Okay. Contohlah sini adalah A, sini adalah B. Garisan tu. Kalau huruf besar, kita melabel dia di hujung garisan. Point A, point B. Okay, so kita nak cakap lah direction dia, saya berjalan dari A ke B. So ada arrow AB lah. Arrow dari A ke B. So kita nak cakap saya berjalan dari A ke B. So kita tulis, kalau nak guna huruf besar, A, B, arrow dia kat atas lah. Atau kita nak cakap direction vector kita A kepada B. So kita label tengah-tengah ni. Biasanya kita pilihlah salah satu daripada A ke B. Huruf A ke huruf B. Yang kecil, small. Contohlah kita pilih A. Macam tu. Kejap. Screen lambat. Okay, so kalau A, small A, kita akan tulis macam yang Miss tulis tu. Tengah-tengah macam tu. Kenapa saya tulis ni? Saya padam balik. The small a represent the direction vector. Kita akan tulis di tengah-tengah tu. Kalau kita nak represent line tersebut, kita akan tulis the small a di tengah-tengah tu. Tapi kalau kita nak guna huruf besar, kita mesti berada di hujung point, di hujung garisan tu. Jadi, katakanlah dari sini penulisan. Di gambar aja dia macam ni. Awak tak dibenarkan tulis yang merah ni. Awak tak dibenarkan tulis macam ni. A, B, tidak. Alamat pula. Awak tak dibenarkan tulis hujung dia huruf kecil A, hujung dia huruf kecil B. Tak. Sebab A, small a itu melibatkan direction dia dari A ke B. Small a adalah untuk direction dari A ke B. Awak tak boleh tulis tiba-tiba besar-besar tengah-tengah macam ni. B macam tu. Untuk tunjukkan direction A ke B. Tak boleh. Ini tak boleh. Penulisan memang tak. So, kalau orang tulis the small a, contoh ada satu garis, ada arrow, orang guna huruf kecil. Contoh P, small p. Kita fahamlah. Ikut direction lah. Maknanya P ni adalah 2, 1, 3. So, dia adalah direction vector lah. 2, 1, 3 lah. Mengikut arrow tersebut lah. Macam tu. Atau satu lagi. Kita ada satu line. Okey. Katakanlah dari R, titik R kepada titik S. So, kita mahu tulis RS kan? Kita akan tulis dekat bawah tu penulisan kita akan tulis RS adalah sama dengan US tolak dengan UR kan. So ini penulisan kalau melibatkan huruf besar. Macam itulah. Contohlah R dia bagi point awak 1, 2, 1. S dia bagi point 3, 2, 4. Tapi R to S, RS adalah awak kena guna OS tolak OR. Tapi kalau dia bagi P ni yang merah ni, P adalah sama dengan 2, 1, 3. Itu adalah memang direction dia sudah. So memang itulah P 2, 1, 3. Tak perlu buat O, P tolak O apa-apalah. Macam itulah. Itu sajalah. Dia ada segi direction dia lah. Direction vector tu. Miss So, penulisan bagus. Penulisan contohnya macam yang Miss buat ni kan. RS equals to OS minus OR. Dia mesti OS kah? Mesti O ini kah? shortcut dah ni. Ini memang dah shortcut dah ni. Saya rasa dia dah bagi tahu dalam video long cut dia. Ada. Macam mana boleh dapat OS tolak OR tu. Ya. Sebab saya tak nak repeat benda yang basic. Nanti macam tengok lagi video bosan pula awak. Waktu saya ajar benda yang teknik-teknik tips dia apa patut tahu je lah. That's why saya terus masuk scalar product dengan vector tu. Saya bagi tahu beza dia. And then bila masa kita nak guna lah. Tengok balik video. Macam mana dapat RS tu. Dia basic je macam kita belajar dulu. Kalau Okay. sebab saya takut ni pula. Tapi kalau you nak boleh je sendiri punya tu.
Okey, saya okey je nak ajar. Cuma saya bila kamu tak ada video, tengok lagi. Saya ajar macam, tapi kalau betul kamu nak bercakap je lah. Di Okay? video pun Miss sebenarnya kurang paham. Kenapa? Laju ke apa? Laju dia, Miss. Kalah kelajuan chapter 4 lah. Tak paham doh. Iya, Miss dia punya nota tuh kosong. Ambil masa baru nulis nota. Susah diungkapkan. Oh lah lah. Memang chapter vector ni Miss banyak blank bah. Chapter 4 pun itu juga kan. Tapi sebab tu saya cakap chapter apa benda ni? Oh, chapter 4. Taklah, maksud saya chapter 4 tu dia senang payah pada circle. Tapi kalau chapter 5, awak kena faham daripada first video lagi. Ataupun first subtopic dia. Sebab ending dia, awak akan guna semua kefahaman awak di awal-awal. Tu yang jadi tricky tu pada awak kot. Sedih, Miss. Membuat revision susah. Alah. Betul, Miss. Okey, kejap. Saya try buat RS ni, OS ni. Basic. Okay. So basically yang awak belajar tentang vektor dia adalah, saya padam balik lah ni. Okay, so basically kita boleh cakap mengenai labeling dia tu adalah, contohlah awak ada satu R, katakanlah dia punya nombor 121. Ini kita panggil, lambatlah skrin. Okay, saya buat satu titik R. So dia adalah position vector. Okay. And then you have another S. Let's say 2, 3, 4 lah. It is a position vector juga. But then the question asking you to find the RS. Katalah dia nak cari RS. Okay, kena guna cara tulis macam tu lah. Sebab dia melibatkan dua position vector dia. Jadi awak pun ambil lah pembaris garis. Kan? Jadi awak boleh nampak lah R pergi S sebab tahu tulis arrow tu. Okay, tapi awak kena tahu R tu 121, S 234. Bermaksud awak ada satu origin dekat mana? Somewhere lah, mana-mana. Katakanlah saya letak origin dia somewhere here. Ni origin. Okay. Origin 0, 0, 0. Okay. So semua benda dalam vektor dia berpandukan origin. Okay. Cuma bila kita tulis, kadang kita jarang tulis origin ni. Tapi kita tahu everything start from the origin. Okay. So apa-apa kita kena nisbahkan balik, bukan nisbah, kita berpandukan origin lah. Jadi kita tahu bahawa R ni, position R 121 adalah bermaksud nilai X dia 1 daripada origin, nilai Y dia 2 daripada origin kan. So kita penggaris lah. Okay. So origin kepada R adalah position R lah. Maknanya macam mana awak nak dapat position R? Awak mesti bergerak satu langkah X dari origin kan. 2 langkah Y dari origin, 1 langkah Z dari origin. Awak dapatlah berada di position R. So bermaksud awak kena bergerak 1, 2, 1 daripada origin. Okay. That's why dapat 1, 2, 1. Sama juga dengan S. Awak mesti bergerak sebanyak 2, 3, 4 daripada origin. So awak akan berada di position S. Macam itulah. Tetapi awak tengok balik, apa kehendak awak adalah RS. R bergerak kepada S. Awak nak ni RS, R pergi ke S. Okay. Jadi route awak, perjalanan awak mesti bermula daripada R, berakhir di S. Okay. So macam mana? So awak hanya ada nilai O, R 121, O, S 234. Jadi kalau awak berada di R, awak mesti bergerak ke R, O, and then O, S kan? So kalau awak tengok ini dia direction dia lain kan? Opposite kan? Daripada yang hitam tu. Okay, so tulis balik Sekejap. So awak ada O, R. Awak ada O, S. Maklumat yang awak ada adalah daripada O ke R, O ke S. Maklumat yang awak ada. Tapi apa yang awak nak adalah awak mesti bergerak dari R. So apa adalah R, O. Awak kena tambah lagi, awak kena berjalan lagi O kepada S.
Barulah awak dapat RS bermula dengan R, ending di S. Okey. Tapi apa maklumat yang awak ada hanyalah OR, which is daripada O ke R. Direction dia guna warna hitam. Tapi apa yang awak nak adalah R to O. Direction dia berbeza kan. Disebabkan direction dia berbeza, dia adalah negatif lah. Negatif R, O. Sekejap. Okay, negatif RO. Tapi O kepada S memang direction yang sama, hitam dengan merah tu arrow dia sama direction kan. So memang kita guna maklumat tu lah. So OS. Tapi awak cantiknya awak akan tulis macam ni. OS akan tolak dengan RO. Jap. Oh, apa aku buat ni salah. Tak, RO ni. Dia kan different direction Bukan kan. tolak OR. Ya, different direction of OR. Sebab direction dia OR kan. Direction dia OR. So kita nak different direction. So negatif OR lah. Silap. Okay. So that's why lah ending dia last kali awak akan dapat bila melibatkan R. Ya, Amin apa? Tidak, Miss. Saja. That's why lah lastly awak akan dapat sekali awak nak cari RS, awak akan bergerak, awak akan tolak OS, tolak OR. Awak akan start dengan yang belakang dulu. S dulu. OS tolak OR. Kalau awak nak cari QP, awak akan buat OP, akan tolak dengan OQ lah. Minus Q. Shortcut dia lah. Kalau tak awak akan start balik panjang lah ni. Boleh? Boleh. So huruf yang besar ni, Boleh, Miss. capital letter adalah dia melambangkan position vector lah. Dia susah juga kadang-kadang ada yang kecil melambang position vector, awak kena depend jugalah. So kalau kita nak tulis macam ni hujung-hujung tu kita guna huruf besar lah, tapi kalau nak label yang tengah-tengah R, garis kecil macam tu, dia melabelkan yang tengah lah. Dia sudah direction sudah kalau guna yang kecil. Itulah, ni this is the basic things lah dalam video tu. Okay, bertenang dulu. Okay, kita tengok balik soalan ni, tengok jawapan dia. Okay. Tadi kita tahu equation of Yang plane. ni. Kalau in short, awak nak tulis equation of plane, awak guna ni je. Kan dia bagi simbol plane tu pi 1, pi 2. Simbol plane adalah pi 1, pi 2. So pi 1, okay, pi 1, equation dia double dot. Awak tulis pi 1 double dot. Saya dah tahulah tu, itu adalah bermaksud equation of plane dia apa. Jawapan A tadi adalah 2x minus 3z equal to 0 kan equation tadi. And then, dia bagi pada kamu equation of pi tu double dot. Bukan equal, double dot. Adalah x plus 2y plus 3z equal to 4. Okay, awak ada dua equation, pi 1, pi 2. And then they ask you to find the angle. So kalau angle kita akan guna dot lah, dot product. Okay, tapi awak nak dot apa? Okay, awak ada dua angle pula. Dua ni. Okay. Setiap plane, dia akan ada normal plane dia. So normal N1. Okay, lepas tu lagi awak ada, saya tak tahu nak lukis macam mana ni. Okay, awak ada plane yang kedua. Ni pi 1, ni pi 2. Awak ada juga N2. So sebenarnya ni N ni, kalau awak garis panjang lagi, saya guna yang biru lah, highlight biru. Kalau highlight biru ni, N ni saya panjang ke garisan dia. And then saya guna highlight merah ni, kalau N ni saya panjangkan juga, saya ingat lah, awak bagi straight lah. Straight, jangan sengitkan yang merah. Sebenarnya dia akan bertemu lah. Kalau awak tengok dekat situ, dia akan bertemu, dia akan intersect. Dan itulah this angle, yang between the biru and the merah, itulah yang kita nak carilah. Actually, this angle, yang hitam tu yang saya highlight, yang saya shade hitam tu.
That's the angle yang kita akan cari between the plane. So, awak kena ingat, plane ni, apa-apa plane, awak mesti kena cari normal je. Daripada normal tu baru awak boleh buat kerja. Kalau awak tak jumpa normal, awak jangan berangan lah. Tak akan siap kerja awak tu. Okay, sekarang ni kita carilah N1, N2 dia. Miss, Yo, apa beza dot A dot B dengan A darab B? dah cakap tadi. Biasalah dia miss. Tak dengar. Tu, saya tengah tulis dah tu. Kalau A dot B dapat nilai ataupun angle, A cross B dapat C. C tu vektor. Anis, apa beza dua tu Anis? Ulang. Anis, Hilang dia miss. record ni. Kau tengah record lah Anis, 40 kali ulang. Siang orang. Ya, saya. Awak makan ke? Okay, so sekarang ni, Mana Based beza on- apa? Mana ada nanti lah. saya fokus apa beza dia Anis? A dot B, A cross B. Yang mana? Beza apa? A dot B, A Sudah. cross B. Saya tanya Miss tanya saya balik. Tak, awak nampak tak dekat skrin tu tulis Berdasarkan apa? pembacaan saya, A dot B adalah nilai angle. A darab B sama dengan C. Oh, C ni A cross B ni direction. A dot B ni angle. C tu Ya, apa Dok? C tu? C tu angle ke C tu? Salah. Vektor. Ya, dia cakap A dot B nilai angle, A cross B tu C, C. direction kan? C tu apa? Krik. C berapa? Anis, C tu apa? Bukan tak, direction kan. C. Bukan. C tu vektor. Memang Apa beza betul. vector dengan direction? A cross B biasanya kalau melibatkan nak cari Ni normal saya tak memang faham A. beza vector dengan direction. Padahal bukan sama aja kah? Vektor anything yang ada Vector. ada arah dan nilai. Tapi kalau direction dia menunjukkan direction lah. Miss, saya rasa Miss perlu tulis lah apa maksud vektor yang I plus J plus K tu Miss. Boleh Malas. faham kali. Nantilah Anis. Okay Anis, kita teruskan yang ni. Sebab dia record, kita teruskan. Nanti kita settlekan yang ni dulu. Okay, kita dapatkan N1 ni, kita kena ingat equation of plane adalah R dot N equal to A dot N. So basically awak akan dapatkan N ni nilai dia adalah apa yang di sini, itulah nilai N dia. Kalau sini negatif 3, inilah. Kan tak ada kan, Y tak ada, so maksud dia 0 lah. Alah, highlighter lambat. Okay. So apa saja di depan huruf X, di depan huruf Y, di depan huruf Z, itulah nilai N. Directly ambil macam itulah. Sama lah juga ini. 1, ini 2, ini 3. Itu N lah, aku ingat. Lepas tu, dia cari angle kan. Awak dah tahu guna dot kan. Jadi N1, awak dot dengan N2 lah. Apa boleh dia? Saya lupa dah. Formula angle cos theta. Sekejap. Formula angle. Okay. Cos theta sama dengan N1 dot N2 over N1 magnitude. Kan macam tu kan? Okay, awak masukkan je lah maklumat tersebut ke dalam formula tersebut dan carilah theta dia, dapatlah. Okay, N1, 2, O, negative 3, dot dengan 1, 2, 3, over magnitude of it, 4 plus 9. Ini 1 plus 4 plus 9. Kira lah, and then awak akan cos inverse lah. Dapatlah berapa jawapan dia. Okay, dan awak akan dapatlah nilai dia. So plane, angle between plane, kita akan guna cos lah sebab dia hanya melibatkan normal, dot normal lah. Okay. Plane and plane, line and line, senang. Cos theta. Tapi kalau line and plane, lain sikit. Dia lain sikit, nanti tengok. Okay, settle on this. Ada soalan to be?
Tak ada. Orang lain on off. Okay. Tu untuk soalan B. Okay, Anis, apa tadi yang awak nak ni? Saya rasa cukup sampai B dulu kot. Awak digest kot. Okay, Anis tanya apa tadi? Tak faham lah apa benda awak tanya ni. Apa maksud vektor dia tanya Miss? Apa maksud vektor? Ya. Vektor, dia ada magnitude. Dan dia ada direction. Kalau katakanlah magnitude dia 10 km. 10 km je lah. Skala. Tapi kalau dia kata vektor, dia adalah 10 km. Tapi dari mana ke mana? Dia mesti tahulah. Dari college ke bandar contoh. Dan magnitude adalah 10. So direction dia adalah college ke bandar. Dan dia adalah vektor lah sebab dia melibatkan direction dan magnitude. Dan Jadi vektor- Miss, kalau A huruf besar, B huruf besar, lepas tu ada anak panah, itu vektor kan? Yes, sebab dia ada anak panah direction. Kalau A huruf kecil, itu adalah direction dia kan? Direction vector. Sebut sampai habis. Direction vector. So yang tadi tu A cross B equals to direction dia kan? Tidak vector, saya sebut vector je. Kenapa bukan direction vector? Sebab it can be position Bukan vector. simbol dia. A cross B sama dengan C, betul. AB cross AC dapat AD, contoh pun betul. Sekejap, Mana tak keluar nampak? kat Oh. sini. Tapi apa yang kita nak sampaikan adalah bila you cross dua vektor, saya sebut vektor. Bila you cross dua vektor, awak akan dapat another vektor. Awak akan dapat orang ketiga. Cross dua orang, dapat orang ketiga. Semua tu vektor. Macam tu. Kalau scalar tak, awak dot dua vektor, awak dapat scalar. Boleh je kadang-kadang kita tulis macam ni, AB, kan? AB cross C dapat D. Kita akan tulis D macam ni lah kalau dapat D je. Mostly yang setakat ni, yang memang dia melibatkan direction vector lah. Benda ni. Position vector. Setakat ni direction lah, direction yang saya tahu. Bila cross memang dapat direction. Cuma saya tak berani nak cakap confirm direction sebab saya takut dalam higher level of vector ni ada je position. Sebab saya tak baca, tak cover semua kan. Setakat level kita, syllabus kita, latihan kita biasanya melibatkan direction vector lah. Okay, saya rasa saya dah faham apa yang awak faham. Vector ni, dia ada magnitude dan dia ada direction. Faham Tapi dalam vektor, dia ada banyak nama vektor tu. Nama dia position vector. And then dia ada juga direction vector. Okay. Dia ada dua. Position vector, direction vector. Bila position vector itu menunjukkan dia berada di mana? Position kan, where? College matrikulasi berada di mana? Di kedudukan latitude berapa, longitude berapa, itu position vector, kedudukan dia di situ. Tapi dia boleh diberitahu mengenai latitude, longitude, which is vector lah sebab dia ada secara umum vector dia ada magnitude and direction kan. Maknanya you boleh tahu bagaimana dia berada di latitude, longitude lah. Okay. Tapi bagaimana kalau direction vector ni dia nak cakap college matric ke bandar? Kalau position vector dia menerangkan kedudukan college itu compare dengan pusat bumi, ataupun kalau latitude, longitude dia based on Greenwich kan. Zero punya tu lah. Kalau kita origin lah. Kalau guna Cartesian tu, position vector itu menerangkan satu titik R based on origin. Kalau direction vector, tidak semestinya dari origin. Mungkin dari mana-mana ke mana-mana. Macam itulah. Tu beza position, direction. Position dia mesti berdasarkan dari origin.
Kalau R, kalau titik R, di position ke direction? Senyap tak? Position. Sebab dia adalah dari titik origin. Kedudukan dia itu diterangkan dari titik origin. Tapi kalau RS, dia adalah direction lah. Sebab dari R ke S. Betul. Okay. Dah sejam dah. Tak boleh lama-lama kamu online.